Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslihna sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarafata ain. Yang sentiasa hidup, Al-Qayyum, yakni berdiri dengan sendiri, terus menerus menguruskan makhluk. Kami memohon pertolongan dengan rahmah-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Janganlah Engkau menyerahkan kami pada nasib diri kami sendiri walaupun sekelip mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian yang menyaksikan pada pertemuan pada pagi ini, alhamdulillah kita bertasdik di dalam hati sekalian yang hadir, ahli keluarga yang saya kasihi dan saya muliakan, para penuntut ilmu, para muallim muallimah sekalian, sahabat-sahabat maupun kenalan yang dekat maupun yang jauh. Alhamdulillah, saya meraihkan juga kenalan-kenalan yang berada di luar kawasan maupun di luar negeri, seumpama di wilayah Thailand, di Brunei Darussalam maupun di Cambodia, begitu juga di Singapura, begitu juga di Indonesia, ataupun di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan wasilah dengan ilmu Allah, yakni berteraskan ataupun berpasakkan dengan ilmu wahyi, ilmu Al-Quran, insya-Allah kita mendapat satu titik noktah yang sama, iaitu perjumpaan kita di alam maya ini. Hakikat sebenarnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memandu arah saya dan kita semua supaya hati dan fikiran kita ini terarah dengan kompas kehidupan ataupun peta kehidupan, yakni Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan ke arah petunjuk. Al-Furqan membezakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar maupun yang mana yang salah. Dan insya-Allah bila hati kita terarah dan fikiran kita terarah dengan ilmu wahyi, hidup kita lebih tenang, lebih selamat, lebih damai, lebih bahagia dan lebih nikmat, insya-Allah. Pada pagi ini, sukacita saya membentangkan satu tajuk, iaitu pertolongan Allah. Yang mana bila mana kita mencari-cari apa makna pertolongan Allah ini,
maka terlebih dahulu saya sandarkan dengan ilmu wahyi sebagai satu hujah, sebagai suatu pembuktian, dalil ataupun nas yang begitu kuat untuk kita amalkan. Amalan-amalan yang kita usaha lakukan ini, yang berbentuk ketaatan kepada Allah maupun meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ia dipandu arah oleh ilmu Quran wa sunnah, ilmu wahyi dan hadis-hadis Nabi SAW, ataupun nasihat-nasihat agama yang terasnya pasakannya foundationnya Quran dan hadis Nabi SAW, maka ia merupakan suatu foundation pasakan yang kuat. Kita tidak akan rugi kerana baginda Nabi SAW menyatakan berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah kulla farasyidin, dan sunnah Rasulullah yang paling utama, yang agung, iaitu Rasulullah SAW merealisasikan, mempraktikkan apa yang Allah telah perintahkan kepada baginda Nabi SAW, kepada diri baginda. Asalnya baginda Muhammad sebagai manusia biasa, namun apabila turun nubuah, suatu keadaan diberinya ilmu wahyi, ilmu Quran, maka nubuah Muhammad menjadi seorang nabi, kemudian dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan, maka martabat Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, yakni Rasul Allah, Rasul kepada Allah. Maka pada pagi ini saya dan kita semua boleh rujuk satu tafsiran, yakni surah An-Nasr. Surah An-Nasr berada pada surah yang ke-110. 110 surah An-Nasr berada pada surah yang ke-110, yakni 4 surah yang terakhir, 4 surah yang terkebelakang surah An-Nasr ni. Kemudian dia hanya ada 3 ayat saja. Baik, maka mukaddimah ini saya dahulukan bacaan, kalian boleh ikut secara hafalan ataupun lihat siapa yang ada kitab tafsir, sila buka kitab tafsir yang berada di rumah dan sebagainya, ataupun yang hafaz boleh ulang baca setelah saya baca. Mudah-mudahan tertib kita bersama, insya-Allah kita lagi dapat meraih rahmat dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah saya baca ini, kerana Rasulullah SAW apabila datangnya Jibril AS, Rasulullah mengikut bacaan malaikat Jibril AS setiap ayat demi ayat. Adabnya, akhlaknya Rasulullah mendengar bacaan Jibril AS dahulu, kemudian barulah baginda Nabi SAW mengikut bacaan malaikat Jibril AS sebagai utusan wasilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nasr, yakni bermaksud pertolongan Allah. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong, beramai-ramai, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya dia Maha penerima taubah. Sadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sekalian para penuntut ilmu dan pencinta ilmu semua, inilah satu surah di antara surah dalam Al-Quran, surah yang ke-110. Hanya ada 3 ayat saja surah ini, dan surah ini termasuk dalam kelompok kumpulan surah Madaniyah, surah Madaniyah. Dan dinyatakan surah An-Nasr adalah sebanding dengan seperempat Al-Quran. Diberi kenyataan rasmi pada pagi ini dalam, saya merujuk salah satu kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir ini menyatakan satu penerangan betapa surah An-Nasr yang kita baca ini adalah 1/4 Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya bila 4 kali baca, maka khatamlah Al-Quran. Dan bagaimana dinyatakan keterangan tentang surah Zalzalah juga sebanding dengan seperempat Al-Quran. Maknanya surah An-Nasr ini dan surah Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila kita baca 4 kali, Masya Allah, menyamai kita qada'il amal, iaitu kita kelebihan beramal dengan bacaan 4 kali surah ini, menyamai satu khatam Quran apabila dibaca 4 kali. Mukadimah inilah saya syorkan kepada kita semua, biasakan baca beberapa surah di luar Ramadan ini, apatah lagi hampir kepada Ramadan, kita melakukan satu amal yang amal itu sungguh berkualiti. Bagaimana kelebihan beramal dengan beberapa bacaan, terutamanya bacaan surah. Sekarang ini kita boleh buat suatu, ataupun kita formatkan, setelah kita solat, solat fardu lah terutamanya, maka kita bacalah seumpama surah ini. Surah ini mungkin setelah selesai kita solat jemaah, maka kita boleh baca antara waktu subuh dengan waktu zuhur, kemudian waktu zuhur kepada waktu asar, kemudian waktu maghrib kepada waktu isyak. Ada 5 waktu tempoh ini, maka kita baca. Seumpama jangan ketinggalan juga kita baca satu surah, seumpama surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas apabila dibaca dengan bilangan 3 kali, maka khatamlah Al-Quran. Bayangkan satu amal apabila kita istiqamahkan bermula dengan pada malam pertama bulan Ramadan, sehinggalah kita tamamkan bacaan surah Al-Ikhlas itu setiap waktu bermula dengan waktu maghrib. Apabila telah diisytiharkan Ramadan telah menjelma, kita ucap ahlan wa sahlan wal marhaban, selamat datang kepada satu bulan yang penuh barakah. Maka dalam masa sama kita raikan kemudian barakah bulan Ramadan itu dengan salah satu cabang amalnya, iaitu kita membaca beberapa surah dengan bilangan-bilangan tertentu. Hukum dia apa? Mubah, harus, dan boleh jadi sunnah bagi orang yang dia sentiasa lakukan. Dia sentiasa lakukan istiqamah. Bayangkan apabila dibaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maghrib, kemudian isyak, kemudian subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, maknanya 5 kali, 5 waktu dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Ini dia panggil satu, bukan kata shortcut, tapi amalan yang tersembunyi tapi ada nilai.
Kerana telah diberi penerangan seumpama surah An-Nasr ini. Bilangan surah An-Nasr ini seumpama sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Begitu surah Al-Zalzalah. Jadi formatkan, bila masuk malam Ramadan saja, sementara maghrib nak menunggu isyak tu, baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian setelah solat, di antara solat isyak, sama ada solat isyak kemudian solat tarawih, ataupun antara sebelum tidur tu, kita ada baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Memang pun surah Al-Ikhlas ni dibaca waktu pagi, petang dan malam sebelum tidur, termasuk sebelum tidur. Maka khatamlah Al-Quran. Maknanya berapa kali khatam tu Al-Quran tu. Secara fadail amal, kelebihan beramal, maknanya satu hari 5 kali khatam Quran. Dikali dengan 30 hari bulan Ramadan. Subhanallah, 30 hari bulan Ramadan, maka 5 kali 30, 150 kali kita khatam Quran. Masya Allah. Nilai tambah dari segi timbangan amalnya. Kan ada sebelum ini saya telah bentangkan dalam surah Al-Qari'ah. فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي إِنْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Bagaimana amalan yang apabila insan ini dia melakukan satu amal yang berat timbangan amalnya. Di antara yang berat timbangan amal ni apabila kita baca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita niat pertama kita baca Al-Quran ni kerana Allah, lillahi ta'ala. Dengan maksud nak mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan maksud kita nak mengenali Allah. Kerana Al-Quran ini satu ilmu yang Masya Allah azim. Rasulullah SAW kenal Allah wasilah dengan ilmu wahyi. Seumpama Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seumpama baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya Allah. Itu semua penerangan bagaimana kesempurnaan nama, sifat dan af'al Allah. Ismullahil azam. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Nak menyatakan apa? Satu homework, satu kerja rumah buat para penuntut dan pencinta ilmu semua bermula hari ini, boleh format dah. Boleh format dah. Maknanya seumpama bacaan Al-Ikhlas dibaca dengan 3 kali, seumpama bacaan surah An-Nasr ini dibaca dengan bilangan 4 kali, termasuk surah Zalzalah. Jadi mana-mana surah tu boleh baca. Boleh baca dengan bilangan tertentu. Jadi waktu kita duduk saja-saja, kalau orang tanya kita duduk, kawan-kawan ataupun sahabat ataupun ahli keluarga tanya, entah buat apa tu, biasa kita akan jawab, di antaralah jawapan yang akan keluar, saja dia duduk rehat-rehat. Rupanya rehat-rehat tu sebenarnya sambil duduk rehat tu saja je Allah nak bagi markah free. Waktu kita duduk rehat bersaja itulah kita gunakan antara 5 ke 10 minit khatam Quran. Khatam Quran. Tapi saya nak maksudkan walaupun bacaan itu ringkas, tapi yang lebih bermakna bila kita baca kita faham. Tafahum, memahami apa yang kita baca. Kemudian kita hadirkan hati. Bila memahami apa yang kita baca, kemudian hadirkan hati, Masya Allah, maka kita akan rasa dekat dengan janji-janji Allah. Dan surah Al-Ikhlas itu ada ganjarannya. Sehingga kan telah saya nyatakan dalam syarah yang lepas, imbuhan bagi yang jujur membaca surah Al-Ikhlas sehingga Allah redha bacaannya, maka syurgalah layak baginya. Subhanallah. Jadi itu satu ransangan. Kalau kerajaan bagi pakej ransangan, Allah lah yang maha Al-Ghani, maknanya maha kaya Allah ni. Kalau Perdana Menteri umumkan sebagai dia pakej ransangan yang kali pertama, kemudian ditambah lagi pakej ransangan yang kedua, maka kita dengan ilmu dan iman kepada Allah kita beramal, pakej ransangan kita dengan Allah ni sebenarnya terbentang luas. Terbentang luas. Wa hadainahun najdain, kami bentang kepada kamu, kalian termasuk saya, kita semua, dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain, dibentangkan 2 jalan. Yang saya nak maksudkan jalan takwa tu.
Salah satu jalan takwa iaitu memahami ilmu wahyi dengan tertib, dengan mengikut disiplin. Kita kena ada azam selepas ini masuk apabila ada kuliah tafsir. Bukan sekadar kuliah bacaan Al-Quran, tajwid, kuliah maknanya halaqah membaca Al-Quran, tadarus, tadabbur ayat dan sebagainya. Maka salah satu kuliah yang menjadi keutamaan semua orang iaitu kuliah tafsir. Kuliah tafsir. Apabila ayat-ayat Allah diperdengarkan dalam satu halaqah ilmu, kemudian kita faham tentang penerangan dan pencerahan yang disebut Al-Bayyinah tu apa, Al-Furqan tu apa. Lebih awal lagi kita mengikut Al-Huda, petunjuk Allah. Sifat bagi Allah Al-Hadi. Maknanya Allah ni memberi petunjuk, memberi jalan, hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Masya-Allah, insya-Allah tidak akan rugi. Taib, bagaimana dinyatakan? An-Nasa'i meriwayahkan daripada Ubaidullah bin Abdillah bin Uqbah menyatakan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Ibnu Abbas ni dia satu ketika dia bertanya kepada Utbah. Wahai Ibnu Utbah. Ibnu Abbas bertanya kepada siapa? Kepada Ibnu Utbah. Wahai Ibnu Utbah, apakah engkau mengetahui surah ataupun surah yang terakhir daripada Al-Quran yang diturunkan? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, ya, na'am, aku mengetahuinya. Maka Ibnu Abbas menyatakan iaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr iaitu surah Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Maka bila dinyatakan demikian, maka Ibnu Abbas menyatakan engkau benar. Ibnu Abbas menyatakan engkau benar. Maknanya Ibnu Abbas bertanya kepada Utbah, apa surah terakhir dalam Al-Quran? Maka dijawab oleh Ibnu Utbah, iaitu surah An-Nasr. Surah ini. Jadi kita secara ilmu terima setelah kita mendengar syarah kitab Ibnu Katsir ini, iaitu surah yang terakhir, bukan ayat, ini surah. Surah yang pertama turun dalam Al-Quran iaitu surah apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surah yang pertama. Dan surah yang terakhir surah ini. Walaupun susunan ayat ini, surah ini dia berada pada surah yang ke-110. Namun berdasarkan sumber hadis tadi menyatakan surah yang terakhir mencukupi bacaan surah ini, iaitu surah inilah. Surah yang kita baca dan kita cuba tadabbur dengan ayat-ayatnya. Taib, bagaimana satu ketika dalam riwayah Al-Bukhari meriwayahkan daripada Ibnu Abbas. Ini cerita kisah benar. Bagaimana Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu an menyatakan kisah bagaimana satu ketika Amirul Mukminin pada waktu itu Umar ibn Al-Khattab memasukkan salah seorang ahli mesyuarah dalam satu mesyuarat tertinggi pada waktu itu bersama dengan para pahlawan perang Badar yang telah berumur, iaitu salah seorang ahli mesyuarah yang dilantik khas oleh Umar ibn Al-Khattab, iaitu Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pada hari ini dia menceritakan, saya ungkit kembali kisah ini. Ibnu Abbas sendiri menceritakan satu ketika Amirul Mukminin memasukkan dia dalam satu sesi persidangan ataupun mesyuarat majlis tertinggi bersama sahabat-sahabat yang bagaimana sebahagian kesemua sahabat itu ahli perang Badar, otai lah, orang lama. Maka dimasukkan seorang asyabab, orang muda ni yang nama Ibnu Abbas ni. Maka bila para panglima tentera perang Badar ini
mantan Panglima Tentera Perang Badar, bila menyaksikan Umar ambil seorang anak muda sebagai ahli mesyuarat, maka yang ramai-ramai tu otai-otai Perang Badar ni tanya, mengapa wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kamu masukkan anak muda ini bersama kami, sedangkan kami juga ada anak-anak muda yang lain, anak-anak kami sendiri ada yang muda, kenapa kamu ambil yang seorang ni masuk dalam sebagai ahli mesyuarat tertinggi ni? Maka sebenarnya Umar pada waktu itu dia tangguh nak jawab. Dengan maksud apa? Dengan maksud kalian semua akan ketahui apa maksud sebenarnya. Maknanya aku Amir sebagai pemegang amanah, Amirul Mukminin ni memasukkan Ibnu Abbas sebagai salah seorang ahli mesyuarat ini. Maka apabila pada satu ketika sampailah satu ketika Umar Ibn Al-Khattab memanggil mereka bersidang dalam satu mesyuarat, majlis tertinggi pada waktu itu, maka bersidanglah mereka. Dipanggilnya Ibnu Abbas ini. Jadi Ibnu Abbas cerita kembali, dipanggil dalam satu mesyuarat, kemudian sengaja Umar Ibn Al-Khattab, yakni Umar Al-Khattab radhiyallahu an menyatakan kepada dia, bertanya kepada ahli mesyuarat, sekarang ni apakah kalian faham tentang satu ayat ataupun beberapa ayat dalam surah yang disebut ni, iaitu iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka apa yang kalian apa pandangan kalian tentang ayat ini, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan? Apa yang kalian faham tentang ni, tentang ayat ini? Maka salah seorang di antara ahli mesyuarat menyatakan, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun kepada Allah. Pasal pada akhir ayat tu kan, pada akhir surah ini disebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maknanya kita diperintah untuk memuji Allah dan memohon ampun apabila kita diberi pertolongan dan kemenangan. Lepas tu yang lain-lain tak jawab, diam, pakat diam. Salah seorang ahli mesyuarat tertinggi yang otai tu, orang lama ni jawab, salah seorang wakil mereka jawab, maka yang lain diam. Namun demikian, bila Amirul Mukminin pada waktu itu bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apa pandanganmu tentang ayat itu, tentang ayat iza jaa nasrullahi wal fath? Ibnu Abbas menyatakan, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan apabila datang kemenangan Allah, pertolongan Allah dan kemenangan, bukan maksud begitu, bukan maksud maknanya Allah perintah memuji dan memohon ampun kepada Allah. Bukan begitu maksudnya tentang ayat yang pertama itu, wakaf yang pertama itu. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, iaitu ayat itu memberi isyarat betapa telah sampainya ajal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu isyarat yang jelas, Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat kepada Rasulullah, ajalmu akan sampai, telah sampai. Itu maksud tentang surah An-Nasr pada ayat yang pertama itu. Dan subhanallah, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, lalu Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menyatakan, aku tidak memahami ayat ini melainkan apa yang engkau katakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maknanya Umar Al-Khattab meyakini apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas,
Kerana dalam satu riwayah Imam Ahmad meriwayahkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan ketika turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, maka Rasulullah SAW menyatakan nu'iyat ilayya nafsi. Rasulullah SAW menyatakan nu'iyat ilayya nafsi, ajal kematianku telah disampaikan kepadaku. Apabila turun ayat yang pertama dalam surah ini, maka Rasulullah SAW menyatakan ajal kematianku telah disampaikan kepadaku. Rasulullah sendiri diberi satu penjelasan, iaitu apa? Iaitu ajal kematiannya telah sampai. Telah sampai, dikabarkan kepada baginda Nabi SAW. Maka baginda pun wafat pada tahun itu. Hadis ini diriwayahkan oleh Imam Ahmad. Benar apabila turun surah ini, sebenarnya dia merupakan bagaimana mengikut tafsiran ayat ini, iaitu dia berkaitan dengan Fathu Mekah. Hanya ada satu pandangan saja mengenai yang dimaksudkan kemenangan, yang disebut iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang dimaksudkan kemenangan itu ketika sesi Allah izin satu keadaan, iaitu Rasulullah SAW menakluki kota Mekah dengan sejahtera, tanpa pertumpahan darah setitis pun. Ni hebatnya apa yang Allah telah anugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah Allah beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kemuncak kenikmatan, di antara kenikmatan yang azim yang Allah kurniakan, iaitu apabila Allah izinkan satu keadaan Rasulullah yang asalnya penduduk Madinah. Rasulullah asalnya lahir di kota Mekah. Kemudian sampailah usia Rasulullah 52 ke 53 tahun. Allah menghendaki, Allah izinkan Rasulullah, Allah perintahkan Rasulullah keluar daripada kota Mekah ke Yasrib, ke Madinah. Kerana apa? Secara hakikatnya ilmu Allah susun jadual tentatif pergerakan Rasulullah ni. Bila mana sampai satu ketika Rasul diperintahkan, walaupun khabar-khabar pada waktu itu bagaimana Rasul merasai tekanan demi tekanan oleh pemuka-pemuka Quraisy ataupun penduduk asal perkampungannya sendiri di sekitar kota Mekah itu. Namun demikian, dengan perintah Allah barulah berlaku hijratul Rasul. Dan bila Rasulullah duduk di Yasrib sehingga dia naik tarafkan sebagai Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu, maka sampai satu tempoh setelah berada lebih kurang 9 ke 10 tahun di Madinah itulah, di penghujung tahun ke-10 itulah Rasulullah diizinkan pulang semula ke kampung halamannya, iaitu kota Mekah. Mekah. Maka subhanallah, itulah apabila datangnya pertolongan Allah, masuk ke kota Mekah ini dalam keadaan yang sejahtera, tanpa pertumpahan darah. Rasulullah menakluki Mekah, dan kita boleh lihat dalam kitab sirah Nabawiyah. Ada beberapa kitab sirah Nabawiyah yang elok kita baca, iaitu Ar-Rakhih Al-Maktum karangan Sufiya Rahman, seorang alim di benua India sana, telah memenangi kitab sirah yang terbaik pada waktu itu. Beberapa tahun yang lalu, kerajaan di Saudi Emiriah Arab Bersatu mereka menghimpun kitab-kitab sirah ini. Maka kitab sirah Contemporary di waktu itu memenangi kitab sirah terbaik, selain kitab sirah yang masyhur seumpama karangan almarhum Syekh Ramadan Al-Buti. Salah satu kitab yang cukup senang ataupun mudah untuk kita faham tentang sirah Nabawiyah ni, kita baca kitab sirah Ar-Rakhi Al-Maktum. Tu elok sangat. Selain daripada Al-Quran, terjemahan Quran, tafsir Quran, termasuk kitab-kitab hadis kita ada di rumah, kita juga kena ada memiliki
kitab sirah. Kerana sejarah-sejarah ini boleh berulang kembali. Sejarah-sejarah yang telah berlaku pada umat-umat terdahulu, pada nabi-nabi dan rasul terdahulu, semuanya boleh berulang kembali. Melainkan dinyatakan satu sejarah yang tak akan berlaku, iaitu peristiwa berkaitan dengan tentang lahirnya Nabi Isa daripada perut daripada rahim ibundanya Maryam. Itu tak akan berlaku lagi. Tak akan berlaku kerana Nabi Isa lahir tanpa bapa. Maryam mengandung ibunda Nabi Isa alaihi salam ini, makna Maryam tu sendiri mengandung tanpa suami. Itu hebatnya. Perkara ini sahih berlaku, boleh rujuk dalam surah Maryam maupun beberapa isyarat yang lain tentang pengisahannya, bagaimana subhanallah, betapa Allah, bila Allah menghendaki, tak ada, walaupun perkara itu mustahil pada adat manusia, tapi bila Allah menghendaki, subhanallah, Allah datangkan suatu mukjizat mana kepada Nabi Isa alaihi salam. Salah satunya maknanya lahir tanpa bapa dan Maryam mengandung tanpa seorang suami bersamanya. Itu. Ini kita beriman. Kita bila sampai ayat-ayat seumpama ini, perkabaran seumpama ini, apabila termaktub dalam ilmu wahyi, termaktub dalam ilmu Al-Quran, kita terima dengan yakin. Dan jangan was-was. Jangan was-was. Kerana bila termaktub di antara ayat-ayat Al-Quran kan ada 6,236 ayat. Saya ulang sebut dalam bicara yang lepas, telah dibentangkan selama ni kita faham ayat Quran ini ada berapa? 6,666 ayat. Itu yang masyhur. Tapi bila merujuk orang yang takasuh dalam Quran ini, Ahlul Qura dan sebagainya, orang yang pakar tentang Quran ini, mereka bila meneliti setiap ayat demi ayat, terhimpunlah 6,236 ayat. 6,236 ayat. Ini suatu penerangan kepada audien yang terbuka ni, boleh rujuk. Kalau saya tidak benar, boleh rujuk kepada orang lain yang arif lagi. Kerana kita kena ada fakta untuk bercakap. Melainkan apa yang telah saya bentangkan ini, maknanya kita boleh sahkan lagi pada orang yang lebih arif daripada yang menyampai pada pagi ini. Taib. Subhanallah. Bagaimana kabilah-kabilah Arab mengaitkan keislaman mereka dengan penaklukan kota Mekah. Ketua-ketua kabilah Arab ni, mereka dia ada satu simpan satu sangkaan pada dada-dada mereka, pada fikiran mereka. Mereka menyangka jika ia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Muhammad menakluki kaumnya, yakni ketika berlaku peristiwa di Mekah, maka ia benar-benar seorang Nabi. Kalau sungguh mereka menyangka kalau mereka akan mengesahkan nubuah kenabian Muhammad apabila Nabi Muhammad ni, Muhammad yang selama ni mereka kenal, kenapa Nabi Muhammad ni sampai bersungguh-sungguh menyampaikan risalah agama Allah, sampai bersungguh-sungguh mujahadah sehingga tahap menghadapi dalam proses nak mengembangkan ajaran Islam sehingga sanggup bergadai nyawa, harta dan sebagainya, sehingga sanggup berperang fi sabilillah. Maka satu sangkaan mereka, kalau benar ni Muhammad ni sebagai Nabi, dia akan menakluki kota Mekah dalam keadaan maknanya sejahtera. Dia satu hari nanti dia akan menakluki kota Mekah. Maka benar janji Allah. Benar janji Allah mengikut tentatif jadual Allah kepada Rasulullah SAW, walaupun ditekan, dikenakan beberapa tekanan, fitnah, dugaan dan sebagainya, kemudian daripada kota Mekah keluar ke Yasrib, kemudian patah balik ke Yasrib, yakni Madinah. Di waktu itulah ketua kabilah, maknanya yang selama ni mereka sangka, mereka kalau benarlah Muhammad ni akan menakluki Mekah dalam keadaan
perjuangan baginda SAW begitu Tuhan yang akan memuliakan dia, maka di waktu itulah mereka akan beriman. Sungguh apabila kota Mekah ini ditakluki oleh baginda Nabi SAW, maka belum sampai 2 tahun setelah itu Islam mula tersebar di wilayah Jazirah Arab. Tidak tersisa, yakni tidak tertinggal baki kabilah-kabilah Arab di situ, di sana, melainkan menampakkan keislaman hanya milik Allah. Segala pujian dan anugerah ini. Jadi sebenarnya bila mana Fathu Mekah ini berlaku, pembukaan Mekah berlaku, hakikatnya apa yang Allah kabarkan, Allah sendiri kabarkan, iza jaa nasrullahi wal fath, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan dan kemenangan. Maknanya pertolongan Allah, pertolongan Allah kepada perjuangan baginda Nabi SAW. Dan selama ni memang penguat maupun yang menolong baginda Nabi SAW ini adalah Allah Azza wa Jalla, Rabbul Jalil. Dan kita lihat bagaimana pembuktian, bagaimana setiap doa yang Rasulullah lafazkan, kita dapati betapa Rasulullah bergantung harap sungguh kepada Allah. Ahad, Allahus Samad, Allah tempat tumpuan sekalian makhluk bergantung harap. Maknanya akidah Rasulullah, apa-apa pun Rasulullah akan berdoa kepada Allah. Doa bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kemudian Rasulullah bila nak melakukan sesuatu, Rasulullah akan baca bismillah. Hakikat basmalah tu sebenarnya mohon dengan nama Allah yang sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila nak buat sesuatu itu dengan sifat pemurahnya Allah, sifat pengasihnya Allah pada hamba-hambanya. Jadi Rasulullah memahami hakikat ini. Dan setiap amal perbuatan Nabi SAW sungguh terbukti pada lisan kauliah Nabi. Rasulullah sungguh bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam peperangan sekalipun, hatta bila berdepan dengan golongan-golongan kufar, golongan kafir, kerap Rasulullah akan berdoa, ya Allah, sesungguhnya kaumku tidak mengetahui, yakni mereka jahil, ya Allah, Engkaulah yang beri petunjuk. Maka berhak mana Rasulullah pulangkan hak yang memberi hidayah dan petunjuk ni milik Allah. Namun demikian, Rasulullah sebagai pemegang amanah ilmu wahyi ni, Rasul diminta dipertanggungjawabkan baginda Nabi SAW berusaha berikhtiar habis tenaga sampai akhir ayat Nabi SAW dalam keadaan Rasul memenangi suatu perjuangan yang selama ini Rasulullah sampaikan, iaitu perjuangan menyampaikan risalah agama Allah. Dan di waktu itulah bagaimana Al-Bukhari meriwayahkan daripada Aisyah, iaitu Rasulullah ketika rukuk dan sujud banyak membaca doa ini. Ketika setelah turun surah ini, surah yang mana pada akhir surah ini disebut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah. Allah perintah setelah, maknanya kamu lihat pertolongan Allah dan kemenangan Allah sampai, kemudian kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, yakni kabilah-kabilah Arab masuk. Lebih kurang 2 tahun selepas penaklukan Mekah itu, masuknya ramai orang masuk Islam, ramainya masuk Islam ke dalam agama Allah dalam keadaan menganut agama Islam pada waktu itu. Maka Allah perintahkan apabila sampai pertolongan dan kemenangan ini, Allah perintahkan kepada Nabi SAW bertasbihlah dan dengan memuji Rabbmu. Bertasbih satu dengan memuji Rabbmu, kemudian memohon ampun kepadanya. Apabila turun surah inilah, bermula dengan tahun terakhir kewafatan Nabi SAW, Rasulullah ketika rukuk dan sujud, Rasulullah membaca doa ini. Kalian boleh hafal satu doa yang warid daripada kauliah Nabi SAW yang atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu disebut ketika rukuk dan sujud, iaitu subhanaka rabbana Allahumma rabbana wa bihamdika
Allahumma ighfirli. Cuba hafal dengan baik. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya ulang sebut, iaitu doa yang Rasulullah doa ketika rukuk dan sujud, ketika turun, bermula dengan turun surah An-Nasr ini, maka Rasulullah mula ketika rukuk dan sujud, ketika dalam solat, maka Rasulullah perbanyakkan tasbih ini. Iaitu apa maksud? Subhanaka, maha suci engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allahumma Rabbuna, wahai Allah, engkaulah Rabb kami. Wa bihamdika, dan dengan memujimu, ya Allah. Allah maghfirli, ya, dan ampunilah aku. Masya Allah. Jadi kita boleh ambil ibrah atas kauliah Nabi SAW apabila Rasulullah dikhabarkan tentang kematian ajalnya hampir tiba, maka Rasulullah SAW membaca doa ini. Jadi sesiapa yang merasakan diri dia dah rasa tak lama dah, kita ni kena rasa umur kita ni entah bila penghujungnya, wallahu alam. Siapa boleh jamin akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Ramadan 1441 Hijriah ini begitu hampir dengan kita. Wahai Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan, dan serahkanlah kami bagi kami Ramadan al-Mubarak. Yakni dengan maksud kita berdoa supaya Allah sampaikan saya dan kita semua sampai ke bulan Ramadan. Dan kita minta Allah serahkan, maknanya kita mempunyai satu kekuatan iman dan kekuatan ilmu dan kekuatan amal untuk beramal. Bila masuk Ramadan saja Allah berikan kekuatan. Sebagaimana Rasulullah berdoa di waktu pagi dijadikan wirid. Bagaimana Rasulullah melafazkan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takinni ila nafsi tarafata ain. Yang sentiasa hidup, Al-Qayyum, berdiri dengan sendiri, yakni terus menerus menguruskan makhluk. Kami memohon pertolongan dengan rahmah-Mu. Maknanya segala pertolongan ini dengan rahmat Allah. Kita minta pertolongan dengan rahmat Allah. Kemudian kita minta, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslihna sya'ni kullahu wa la takinna ila anfusina tarafata ain. Janganlah engkau menyerahkan nasib kami pada diri kami sendiri walaupun sekelip mata. Maknanya apa itu? Isyarat Rasulullah sungguh bergantung harap kepada Allah. Nasib ni biar Allah tentukan, bukan kita tentukan. Namun setelah kita mujahadah, manjada wajada ni apabila siapa yang bersungguh dia akan dapat. Siapa yang bersungguh membuat persiapan di luar Ramadan, dia memahami hakikat tentang tanggungjawab dia untuk berpuasa, memenuhi kefarduan, kewajiban dia berpuasa, mentaati Allah, kerana Allah yang suruh dia puasa. Kemudian dia tunduk dan patuh menuruti akan perintah Allah itu. Seumpama solat, melakukan solat kerana apa? Kerana Allah yang perintahkan, maka dilakukan kerana aku lakukan ini lillahi ta'ala, kerana-Mu ya Allah. Puasa pun kerana Allah, lillahi ta'ala. Begitu juga amalan-amalan ketaatan yang lain, menutup aurat bagi wanita, ataupun amalan-amalan yang meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan. Aku buat ni kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu aku tinggalkan perkara-perkara yang haram, yang syubhat maupun yang sia-sia. Kita boleh buat ketetapan begitu, insya-Allah. Bila kita buat ketetapan begitu, kita buat kerana Allah, kerana Allah kita lakukan, insya-Allah dia kekuatan batin, kekuatan hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan menemani orang yang bertakwa ni. Allah akan sokong, Allah kuatkan dengan ilham. Kita kan ada himat sokongan malaikat ilham, yakni malaikat mulhim.
Malaikat mulhim ni Masya Allah, kalau nak tahu kita ni didampingi oleh malaikat mulhim apabila di waktu satu ketika dan beberapa keadaan itu kita, alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, kita mudah untuk melakukan amal-amal ketaatan. Ringan tulang kita untuk beribadah kepada Allah, menunaikan solat fardu, menunaikan solat sunnah, berpuasa fardu, berpuasa yang wajib, juga berpuasa sunnah di luar Ramadan seumpama antara 1 ke nisfu Syaban sebelum ini. Kemudian sebelum itu kita, Allah kuatkan hati kita untuk berpuasa pada hari-hari tertentu, seumpama di hari 10 Muharram, ataupun yang disebut sebagai hari wukuf di Arafah. Subhanallah, siapa yang telah melakukan demikian, itu tanda salah satu hikmat sokongan daripada Allah, kita ditemani oleh malaikat mulhim. Memang malaikat mulhim ni ada bagi setiap orang, melainkan kalau orang tu sendiri dia berpaling daripada perintah Allah, dia sendiri, kita kan boleh memandu. Kalau kita nak memandu terus, kita boleh terus one way straight, ataupun kita nak belok ke kanan, turn apa, pusing ke kanan, turn right, ataupun kita boleh memilih turn left, pusing ke kiri. Tuan punya badannya kita sendiri pemandu. Tuan punya badan dengan kita. Jadi subhanallah, nak menyatakan apa tadi? Rupanya insya-Allah bila kita masuk bulan Ramadan nanti, puasa yang kita jalani berdasarkan ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita kena faham tu satu kaedah, kena faham apa tu hakikat tentang nafsu. Kerana Ramadan Al-Mubarak itu antara hikmah dalam bulan Ramadan, iaitu dibelenggunya pengaruh syaitan. Dibelenggunya pengaruh syaitaniah ini, dihadkan, maknanya dikarantinkan pengaruh syaitaniah ni. Tapi heran juga orang tanya, kenapa masih ada lagi maknanya manusia ni seumpama dia berperangai macam syaitan. Itu kerana kesan daripada tarbiyah, didikan, hasutan, hembusan yang telah dilakukan oleh kuncu-kuncu iblis laknatullah ini. Bagaimana mereka merancang 11 bulan di luar Ramadan. Bila malam raya dia, subhanallah, maknanya mereka beroperasi dengan sedapat, kerana telah dilepaskan satu had limited bagi mereka bergerak melakukan operasi dalam satu Ramadan sampai 30 Ramadan. Tapi bila masuk je malam Aidil Fitri ataupun Aidul Adha, Masya Allah, malam tu kita akan dapati, subhanallah, bukti yang saya menyatakan berleluasanya pengaruh syaitan, berlakunya pembaziran. Di dalam keadaan-keadaan tertentu, umat Islam nak seumpama nak merayakan kemenangan perjuangan ketika Ramadan Al-Mubarak, memperolehi kemenangan setelah mujahadah mengekang nafsu syahwah, mengekang nafsu makan dan minum pada qadar yang sepatutnya, kemudian maknanya kekang nafsu dalam sabar, melakukan amal ketaatan. Amal-amal ketaatan yang dilakukan memerlukan kesabaran. As-siyamu nisfu sabru, puasa ni separuh daripada kesabaran. Jadi hikmah berpuasa, siapa yang telah berpuasa di luar Ramadan sebagai satu latihan, ataupun bukan sekadar latihan, tapi dia merupakan amali dia melakukan kerana Allah, dia berpuasa di luar Ramadan, insya-Allah bila dia masuk Ramadan, pada malam pertama tu saja dia tidak kekok dah, dia tidak lengah, tidak lesu dah, melainkan dia terus mujahadah. Dia tak boleh kutip hasil. Telah para ulama isyaratkan betapa bulan Rejab itu sebagai bulan semai benih, tanam benih. Kemudian dalam bulan Syaban kita jaga pokok tanaman yang kita nak jaga, nak supaya pokok tu dalam keadaan subur, kita bubuh baja, kemudian kita jaga daripada makhluk-makhluk perosak. Itu bulan Syaban. Bulan ni kita ada 5 hari sebelum Ramadan ni, Masya Allah. Apa yang boleh kita usaha lakukan? Apa yang boleh kita usaha lakukan di ambang Ramadan ini? Satu, yang semalam saya telah timbulkan persoalan, apa perasaan kita? Sebenarnya kita malu, kena rasa malu dengan Allah. Kena ada rasa malu. Macam perempuan, dia ada sifat malu ni, insya-Allah dia terbela. Apabila perasaan malu tu
terurus dengan baik pada hati dan fikiran dia, dia akan terbela. Kerana sifat malu seorang wanita. Begitu dah juga kita ni, tak kira lelaki maupun perempuan, kena rasa malu kepada Allah. Maknanya bila Ramadan ini menghampiri kita, kita rasa kita malu. Apa perasaan, feeling kita dengan apabila Ramadan mendatangi ni? Kalau tak ada perasaan langsung macam tak ada apa-apa, biasa je. Tak ada rasa. Tahu Ramadan tu al-mubarak, penuh barakah, tapi tak ada rasa. Maka saya syorkan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Supaya bila kita istighfar, hikmah orang yang beristighfar ni, Allah akan buka pintu hati dia. Kerana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, apabila seseorang itu dia berhajat supaya Allah buka pintu hati dia, maka dia tinggalkan perkataan yang sia-sia. Dia tinggalkan dosa. Maka hendaklah dia memiliki satu amal dia dengan Allah yang mengetahui. Dia dengan Allah saja. Dan amal puasa sebenarnya amal yang hubungan kita dengan Allah. Orang lain tak tahu. Kita ni waktu kita kita bersahur, kita katalah kita himpun keluarga, suami, isteri, anak-anak, cucu, kita berpuasa. Kita makan sahur. Makan sahur. Kemudian di waktu sahur tu kita makan. Tapi antara tempoh fajar dengan terbenamnya matahari, siapa pun boleh. Boleh apa? Boleh berbuka. Waktu kita duduk seorang-seorang, waktu seseorang tu duduk seorang-seorang, ini kisah benar telah berlaku. Satu kisah benar, satu aduan telah dikemukakan, diadukan oleh seorang muallim. Dia kata, Ustaz, saya memang tak sangka, mati-mati saya kata, dia seorang isteri kepada seorang suami. Mati-mati saya kata suami saya puasa. Mati-mati saya bertahun-tahun saya puasa ni, saya berpuasa dengan dia. Saya yakin dia memang puasa. Tapi satu hari tu, subhanallah, Allah nak tunjuk. Oleh kerana suami dia kerja di waktu office hour, waktu pukul 8 lebih pagi sampai ke waktu petang. Tiba-tiba suami dia balik pada satu hari tu balik. Bila dah bagi salam masuk ke rumah, oleh kerana masih beruniformkan tempat kerja dan sebagainya, balik masuk, dia tanya isteri dia. Yang masak apa hari ni? Isteri dia pun menyatakan, inilah ada masak yang abang suka lah, Jadi dia pun seronok lah, dia seronok pasal masakan yang dia suka. Jadi nak tunjuk ni, bila dalam diam tak diam, bila dah isteri dia masuk ke dalam bilik, kemudian dia undur balik ke dapur, dia tengok masakan isteri dia. Entah macam mana, tiba-tiba dia ambil satu di antara masakan tu, katalah kuih yang dia suka. Dia ambil, dia sorok. Dia masuk dalam bilik. Automatik mana nak kata Allah nak bongkar rahsia yang selama ni amalan orang lain tak tahu. Dia ialah bawa balik kerja penat dan sebagainya. Dia ambil kuih yang dia ambil daripada dapur tu, dia makan ngap. Tiba-tiba isteri dia masuk dalam bilik. Tengok suami tengah makan kuih yang favourite bagi dia. Subhanallah, suami kata, abang buat apa ni bang? Dia pun tergamam dan sebagainya. Akhirnya isteri dia desak, sebenarnya abang puasa tak puasa? Barulah dia pengakuan selama ni dia memang tak puasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Hukum zahirnya ramai orang yang berpuasa. Belum kita dengar syarah yang bagaimana hadis yang telah saya bentangkan sebelum ini, yang mana Rasulullah menyatakan, kam min sa'imin laisa lahu illa ju'un wal atash. Kam min sa'imin laisa lahu illa ju'un wal atash. Kam min sa'imin laisa lahu illa ju'un wal atash. Betapa ramainya orang berpuasa, sebenarnya hakikatnya dia tidak memperolehi apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Kerana apa benda ni timbul? Kerana kurangnya takwa.
sampai tahap maknanya dia beramal tanpa ilmu. Seumpama dia puasa, tapi dia tidak menunaikan kefarduan solat, misalnya kata. Ini contoh. Dia puasa, ramai yang puasa, ramai juga di antara majoriti umat Islam ini, ramai yang puasa. Tapi dia tidak menyempurnakan solat. Solat 5 waktu dia. Ada waktu yang dia masih tinggalkan, subhanallah. Sebenarnya apabila solat itu tidak sempurna, maka tergantunglah amalan-amalan yang lain. Tergantunglah amalan-amalan lain, termasuk puasa itu sendiri. Subhanallah. Dan beberapa minit yang akhir ini saya nak menyatakan apa? Bagaimana Imam Ahmad meriwayatkan daripada Masyruk, dan ia berkata daripada Aisyah, berkata ketika Rasulullah mendekati akhir hidupnya, beliau sering membaca ni satu lagi lafaz, dijadikan tasbih, dijadikan wirid oleh baginda Nabi SAW. Ketika akhir usia baginda Nabi SAW, Rasulullah biasa baca apa ini? Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya ulang balik. Rasulullah apabila mengetahui hakikat tentang usia baginda, ajal baginda semakin hampir dengan janji Allah akan berlaku kewafatan baginda Nabi SAW, maka Rasulullah membaca ini tasbih ini, doa ini, iaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya ulang balik. Subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala pujian bagimu ya Allah. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi saya ulang balik, apabila kita merasakan umur kita ni entah bila, siapa boleh jamin boleh ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan yang tahun ini, dan kita belum tentu akan sampai Ramadan yang akan datang. Dan ramai yang tak kurang juga di antara ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat yang kita kenal telah kembali ke rahmatullah. Saya sendiri menyaksikan yang kawan-kawan yang saya kenal, imam-imam yang saya kenal, ada 3 tempat imam yang telah saya singgah memberi kuliah bulanan maupun dan saya kenal ke imam-imam ni. Semua imam ni imam-imam kabir, imam-imam yang utama di masjid, seumpama di masjid Felda Muakil Labis. Dan saya kenal juga imam yang pertama di Masjid Nurul Hijrah di Teluk Intan, Taman Intan Emas. Biar saya sebut sebagai satu dalil, sebagai suatu perkongsian. Satu imam di masjid di Masjid Nurul Hijrah di Taman Intan Emas, Teluk Intan. Dan satu imam di Masjid Bukit Cawi di Kampung Gajah, Perak. Masjid di Bukit Cawi. Subhanallah. Ketiga-tiga imam ini yang telah saya nyatakan kepada mereka, jadikanlah Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hayat. Mereka berada di depan saya sendiri menyaksikan mereka mengangguk tanda setuju, dan mereka seumpama mereka nak menuruti apa yang telah kita sebagai pemegang amanah asatizah ni menyampaikan tazkirah ketika Ramadan ataupun di luar Ramadan. Subhanallah, ketiga-tiga ini telah mengiyakan apa yang saya nyatakan. Rupanya Allah jemput rasmi, satu demi satu Allah jemput rasmi ketiga-tiga imam ini telah kembali ke rahmatullah. Dan takkan rugi saya sebut perkara ini pada kalian semua, kerana kita boleh perbaharuikan iman kita. Satu, perbaharuikan iman kita kepada Allah. Dua, kita timbulkan keazaman. Satu cita-cita, bukan angan-angan, cita-cita nak jadikan insya-Allah Ramadan pada tahun ini, insya-Allah mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah Allah, nak jadikan Ramadan yang paling baik, yang terbaik sepanjang usia saya dan kita semua ni. Apatah lagi kita sedang menyaksikan bagaimana Allah berbicara pada alam ini, dan Allah telah tegur, beri tazkirah, beri mauizah, beri pengajaran, nasihat, beri ibrah, pengajaran-pengajaran yang baik untuk kita renung. Dalam keadaan Allah mentakzimkan, menzahirkan kekuasaan Dia,
Allah menegur golongan-golongan yang sombong. Dan lepas ni sebenarnya kesan daripada tarbiyah Ramadan sebenarnya nak gugurkan sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah yang kotor dalam jiwa, dalam hati saya ni. Dalam hati-hati kita semua ni nak gugurkan. Kesan daripada hikmah kita menjalani Ramadan, Masya Allah, kita kembali fitrah. Bukankah saya ulang balik, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa menjalani Ramadan, maknanya menghayati, menghiasi Ramadan itu dengan iman dan mengharapkan redha Allah, dengan amal-amal ketaatan yang dilakukan siang dan malam Ramadan, Masya Allah, Masya Allah, maknanya niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maknanya dia kembali kepada fitrah. Kalau satu amal seumpama orang yang menunaikan haji, sehingga haji itu terangkat sebagai haji yang diterima Allah, rukun haji itu dia tunaikan sehingga Allah redha pekerjaan haji dia, maka dia akan kembali kepada fitrah. Allah akan muliakan jiwa dia sebagai satu fitrah. Seumpama bayi yang lahir, bayi yang baru dilahirkan. Begitu jugalah kita, bukan semua boleh menunaikan haji sekiranya mampu, dan ramai orang tak mampu menunaikan haji, dan tahun ini pun tidak dibenarkan untuk menunaikan maknanya solat tarawih di Masjidil Haram, ataupun kemungkinan besar maknanya rukun haji itu tidak dibenarkan untuk tahun ini. Subhanallah. Waktu itulah satu di antara cabang ketaatan kita untuk kembali kepada fitrah kepada Allah ini, supaya benar-benar kita menepati dengan satu tazkiyatun nafs. Oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah seseorang apabila jiwa dia asalnya bersih, dibersihkan Allah kerana amal ketaatan. Maknanya Allah bersihkan dia kembali kepada fitrah. Dan rugilah sesiapa yang jiwa dia asalnya, hati dia bersih, tiba-tiba dia mengotori jiwa dia dengan amal-amal maksiat. Jadi subhanallah, antara tanggungjawab saya dan kita semua ketika di amal Ramadan ini, istighfar, mohon taubat kepada Allah, dan memohon Allah beri taufik dan hidayah. Yang kedua, memohon Allah beri taufik dan hidayah. Taufik satu, hidayah satu. Hidayah ni sampai kepada taufik, dan hidayah dia sampai kepada maksud kita nak pergi ke suatu tempat, kita ada cita-cita nak pergi. Maka subhanallah, Allah ni boleh makbulkan cita-cita kita bila dia sendiri yang angkat kita ni. Dia sendiri, pasal kita rendahkan hati, kita doa kepada Allah, diam-diam kita ada apa ni, ada niat, nawaitu ni, pekerjaan bagi hati. Kita ada niat, ya Allah, maknanya minta kepada Allah, bersihkan hati, kemudian niat kepada Allah, doa kepada Allah, munajat kepada Allah, beri kekuatan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik itu termasuk juga niat kita. Perbagus segala ibadahku, termasuk ibadah puasa. Puasa ni ibadah. Puasa yang kita lakukan, akan kita lakukan, dia satu amalan ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Allah Rabbi, mudah-mudahan tarbiyah Ramadan, madrasah Ramadan yang akan datang ini, dia benar-benar mendidik nafsu saya dan kita semua, terdidik dengan ilmu Allah dan sunnah Nabi SAW, sehingga maknanya kita menjadi seorang yang berjiwa tenang, mutmainnah. Kita menjadi, Allah makamkan kita ni, naik martabat kita ni menjadi golongan muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah. Dan tak mustahil, maknanya Allah boleh tingkatkan menjadi kita ini, insya-Allah, termasuk saya dan kita semua, termasuk yang menyaksikan, sahabat-sahabat kenalan, hatta ahli keluarga yang menyaksikan pada pagi ini, termasuk sama ada berbentuk rakaman ataupun live ataupun bicara ilmu oleh para asatizah yang lain. Sebenarnya masih belum terlambat untuk kita berazam mendatangi Ramadan ini dengan kefahaman yang benar. Masih sempat dalam beberapa hari, 5-4 hari yang terakhir mendatangi Ramadan ni buat persiapan.
buat persiapan baca balik kitab-kitab, mentelaah balik buku-buku agama yang boleh ihya. Ihya ni ihya, hidupkan. Jiwa kita ini hidupkan. Bila datang Ramadan penuh barakah itu, kita dah dalam keadaan sekarang ni ada rasa suka dah. Kena rasa suka. Suka dan rindu. Rindu nak bersama dengan keberadaan kita di dalam Ramadan Al-Mubarak, walaupun dalam had-had tertentu. Kemungkinan kita ini solatul tarawih dalam keadaan yang terhad, iaitu masih dalam keadaan PKP. Wallahu alam. Ramai-ramai masing-masing nak supaya dalam keadaan yang terbuka, lebih lapang. Namun demikian, apabila sampai satu ketika nanti, bila mana seumpama katalah dihadkan lagi, dilanjutkan lagi PKP ni, perintah kawalan pergerakan ini dilanjutkan lagi, kalimah yang terbaik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang kepada Allah. Kita semua datang dari Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Maknanya Allah menghendaki kita dalam keadaan itu, tapi kita masih mampu untuk berkhalwah dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, dengan wasilah dengan kita membaca, mentadabbur ayat-ayat Allah. Ketika kita solat, kita boleh berkhalwah, yakni kita berkhalwah dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah ketika solat fardu, solat sunnah, berdua-duaan dengan Allah, kita dengan Allah. Walaupun kita sembahyang jemaah, tapi dalam masa sama kita hadir hati kan. Setiap diri ni dia kena ada hubungan dengan Allah ni. Dia berkata-kata, bermunajat dengan Allah satu dengan satu. Maknanya kita seolah bercakap dengan orang tu face to face. Begitulah ketika solat, ketika bacaan Quran, kita baca sendiri, sebenarnya kita sedang berurusan dengan Allah. Hablum minallah. Jadi kena apa? Kena sopan, kena tertib. Jadi cuma ujung ini saya nak syorkan, Ramadan pada tahun ni kita hiasi dengan pakaian amalan takwa, dan dalam masa yang sama zahiriah kita pun pakai yang baik-baik, yang smart, handsome. Bagi lelaki, pakailah, kalau ada pakaian yang terbaik di rumah kita yang tersimpan dalam almari ataupun tergantung di hanger dan sebagainya, pakai pakaian tu biar handsome kita. Maknanya selama ni kita ambil kira bila kita dah keluar rumah baru kita nak handsome ataupun nak cantik bagi sebahagian perempuan. Bila ada program marhaban, yasinan ataupun apa-apa majlis kenduri kendara kita, ataupun majlis tertentu, kita mula kemaskan pakaian kita, menghadap, maknanya bersama-sama orang ramai dan sebagainya. Tapi sebenarnya hakikat nak melatih keikhlasan kita beribadah kepada Allah, kita juga kena smart dan handsome, kena cantik di depan Allah ni. Kita pakailah pakaian yang baik-baik. Maknanya bila kita solat dalam keadaan bukan sekadar bersih, tapi pakaian tu dalam keadaan digosok. Kerana apa aku melakukan ini? Kerana sebenarnya Allah menilai hati kita, niat kita. Aku lakukan ini kerana Allah. Kerana tak ada siapa menyaksikan. Maknanya kita yang buat kerana kita baca basmalah, kemudian kita dalam keadaan yang maknanya dengan sopan, yang indah. Dan bagaimana Allah tentulah maha melihat, al-basir, maha mengetahui, al-alim, dia mengetahui niat kita. Maknanya tahun ini penghayatan hayat Ramadan kita nak dalam keadaan bersama hati kita pun, maknanya Allah tundukkan supaya dibuangnya beberapa sifat mazmumah. InsyaAllah beberapa sebelum Ramadan ni saya akan bentangkan timbul persoalan bagaimana, apakah masih ada hati kita ni penyakit-penyakit yang berbahaya, yakni penyakit-penyakit mazmumah. Timbul persoalan, apakah ada lagi penyakit mazmumah dalam hati, dalam jiwa saya dan kita semua. Sekiranya persoalan itu dijawab dengan baik, katalah 30 ke 40 soalan dikemukakan oleh saya dan pada diri kita sendiri, ataupun untuk dikongsi kepada publik, pada orang yang selain daripada kita sendiri, maka kita boleh tengok makam kita, keadaan status kita, Allah saja yang tahu. Hati ini Allah saja yang tahu. Kita yang berperasaan, kita yang memiliki hati sendiri. Maka jawapan yang terbaik, kita menginsafi diri kita sendiri,
Kita merenung seumpama kita tengok cermin, kita baca Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau perelokkan rupa parasku, perelokkan akhlakku. Mana kita nampak apa? Hikmah ni kita nampak kita dulu. Begitulah soal hati, kita nampak hati kita dulu. Hati kita ni betul-betul ke tidak? Maknanya bersih ke tidak? Ke ada lagi perasaan riak, ada lagi perasaan ujub, ada lagi perasaan sum'ah. Itu baru 3 contoh saya bentangkan. Rupanya kalau ada lagi, kita kena belajar tu. Apa tu riak, apa tu ujub, apa tu sum'ah. Habis macam mana ustaz? Semua nak belajar, memang kena belajar. Biar kita faham benar-benar. Bila kita faham hakikat riak tu apa, hakikat sum'ah tu apa, hakikat ujub tu, bangga diri tu apa, sombong, takabur tu apa. InsyaAllah bila kita tahu ciri-ciri sifat-sifat mazmumah tu, kemudian dipandu arah oleh nasihat-nasihat para alim ulama. Nak buang sifat takabur ni, kena begini, begini. Cara dia. Maka kita ikut panduan yang dia beri. InsyaAllah. Begitulah dosa. Dosa ni kita kena belajar. Pahala pun kita kena belajar, dosa pun kita kena belajar. Kerana dosa ni lah penghalang sifat mahmudah masuk dalam hati. Sifat yang baik masuk dalam hati. Kerana dosa ni penghijab yang menyebabkan kita malas beribadah. Kita maknanya kurang kekuatan untuk bangkit bangun malam. Walaupun 2 rakaat ataupun solat witir dan sebagainya. Yang menjadi hijab amal ketaatan ni kerana apa? Dosa dan kesalahan kita pada hati kita. Bersarangnya salah laku kita kerana kita rasa kita dah baik, kita rasa kita dah maknanya dah cukup, sehingga kan kita terperangkap dengan nafsu syahwah yang memerangkap ini. Subhanallah. Maknanya nafsu ni satu hal kita kena belajar. Nafsu amarah tu apa? Nafsu lawamah tu apa? Nafsu mutmainah tu apa? Bukan sekadar nama dia, tapi sifat dia, ciri-ciri dia. Kemudian bagaimana kita nak tolak nafsu amarah tu? Bagaimana kita nak buang nafsu lawamah itu? Maksud lawamah ni tenggelam, timbul, campur bau. Ada masa buat baik, ada masa dalam keadaan lara. Ada masa dalam keadaan melakukan kesalahan dan sebagainya. Subhanallah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan sedikit ini sebanyaknya saya serah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dapat berfikir dengan baik, fikir-fikir dengan baik dan buat keputusan yang bijaksana dalam buat persiapan kita di amal Ramadan. Dan salah satu surah yang saya tadi setelah saya bentangkan surah An-Nasr ini, iaitu dia sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Baca 4 kali maka khatam Al-Quran. Baca surah Zalzalah 4 kali maka menyamai khatam Al-Quran. Begitulah surah Al-Ikhlas. Baca 3 kali maka khatam Quran. Jadi penghujung ni saya ulang balik, homework kita waktu Zuhur nanti kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas. Waktu Asar nanti kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Waktu Maghrib 3 kali. Waktu Isyak 3 kali. Waktu Subuh 3 kali. Maknanya kita telah khatam 5 kali satu hari. Maknanya bacaan Al-Quran. Masya Allah. 5 kali kalau dinisbah kepada 30 hari dalam Ramadan, maknanya kita berpeluang cerah untuk mengkhatamkan Al-Quran 150 kali dalam 1 bulan. Namun demikian kita niatlah, kita hadirkan hati ketika membaca surah Al-Ikhlas itu, kemudian kita tadabbur, kita insya-Allah hikmah yang akan dapat, kita akan rasa dekat dengan Allah. Kita rasa hati kita makna yakin dengan janji-janji Allah. Dan waktu itu bila kita rasa sayang, kasih kepada surah Al-Ikhlas, kemudian timbul rasa mahabbah, itu tanda Allah menyintai hamba dia. Kerana berlaku pada sahabat-sahabat yang terdahulu pada hayat Nabi SAW, dinyatakan sehingga kan Rasulullah menyatakan Allah telah menyintai dia. Dan Allah telah beri isyarat kepada baginda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyintai orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu. Kerana dia menyintai, dia kasih dan rindu untuk istiqamah membaca surah Al-Ikhlas itu sebagai connection, hubungan dia dengan Allah. Kalau kita suka seseorang, kita akan tekan guna telefon berhubung dengan orang. WhatsApp ke, bil chat ke, internet ke, kita berhubung. Jadi talian kita dengan Allah ni
antaranya yang utama iaitu ilmu wahyi, iaitu bacaan Al-Quran. Kita baca, kita bermunajat dengan Allah, kita sedang berkata-kata dengan Allah, apatah lagi dalam solat dan sebagainya. Jadi cukuplah sekadar ini pada pagi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, saya lihat ada kehadiran sahabat-sahabat daripada wilayah Thailand memberi respon. Adakah kalian berada di Singapura? Sebahagian sahabat kenalan yang berada di Singapura maupun di Indonesia, di Thailand pun ada tadi saya nampak respon daripada Thailand, maupun di Brunei Darussalam. Siru ala barakatillah, mudah-mudahan insya-Allah kita semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tutup dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir ini. Mudah-mudahan ucapan ini merupakan doa di sisi Allah, kerana Rasulullah pernah menyampaikan kalimah-kalimah ini pada seorang Arab Badui, kemudian diamalkan. Dan hakikat tentang amalan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir ini sebenarnya akan berlakulah sesuatu hikmah daripada diri saya dan kita semua. Dan kita mohon ampun, mohon rahmat dan mohon rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ini termasuk rezeki. Bila mana kita Allah rezekikan rajin beribadah, itu pun di antara cabang rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengurniakan nikmat kepada kamu yang banyak. Al-Kautsar itu iaitu telaga Kautsar ataupun kolam Kautsar tertahan di pembalasan Allah di akhirat nanti. Namun Al-Kautsar, kebaikan yang banyak di dunia ni, iaitu kitab Allah. Dalam Al-Quran banyaknya nikmat Allah dibentangkan. Sesiapa yang menjalani jalan orang yang bertakwa, orang yang muhsinun, orang yang ikhlas, sebagaimana golongan minan nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin, bagaimana Allah bentangkan banyak perkabaran kisah ahli syurga, maupun kita minta perlindungan Allah daripada terpelihara daripada azab api neraka, daripada golongan-golongan yang telah mereka mengingkari, mereka menzalimi diri mereka sendiri sehingga mereka berpaling pada ayat-ayat Allah. Jadi telah dikabarkan betapa banyaknya basyirah, kabar-kabar gembira, wa nazirah, yakni kabar-kabar duka dicita yang golongan yang diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Quran inilah, Quran yang kita baca akan menjadi saksi dan akan menjadi pembela. Suratul Mulk akan melindungi dengan hujah, sebagai hujah pembaca. Dia akan berjuang sehingga pembaca memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ataupun ayat Allah, yakni Al-Quran, akan menjadi hujah dan membela kita sampai kita menemui Allah, sehingga kita selamat dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat lakukan lillahi ta'ala. Dengan syarat maknanya laku dalam keadaan kita bersungguh. Allah sedang memandang wajah hati kita. InsyaAllah waktu itulah Allah akan sebenarnya hakikatnya Allah mendahului kita daripada sangkaan-sangkaan, semua sangkaan kita. Bila mana Allah sendiri yang kita daulahkan itu, kita sangka baik sentiasa kepada Allah, insya-Allah Allah lebih sangka baik kepada, tentulah Allah lebih mengetahui. Al-alim, bukan sekadar al-basir, dia melihat di atas segala sesuatu, tapi dia al-alim, dia maha mengetahui di atas segala sesuatu, lintasan hati maupun fikiran dan sebagainya. Cukuplah sekadar ini yang saya mampu, kesempatan yang ada ini. Mudah-mudahan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Niat jamak untuk sisi keluarga, pasangan, anak-anak, menantu, cucu dan sebagainya. Hatta sesiapa saja boleh kita niatkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ighfir lana, wahai Allah ampunilah kami. Allahumma arhamna, wahai Allah rahmatilah kami. Allahumma rzuqna, wahai Allah rezekikan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Termaktub dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ayat yang ke-16 dan ke-17. Boleh lihat doa ini termaktub golongan orang yang muttaqin, dia berdoa dengan doa ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan al-Mubarak dan serahkanlah yakni amalan bagi kami dengan iman dan amal yang saleh, salehat, takwa dan ikhlas untuk beribadah di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ya Allah, serahkan bulan Ramadan pada kami ya Allah dengan kekuatan taufik dan hidayah dari sisimu ya Allah bagi kami. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Wahai Allah, rezekikan kami taubat nasuha sebelum datangnya maut, sebelum datangnya ajal. Ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semua sahabat-sahabat kenalan yang sama ada dikenali ataupun tidak dikenali. Kalian ambil perhatian semua. Terima kasih atas perhatian dan doakan saya dan kita semua maknanya tawajuh dengan Allah yang satu, titik noktah yang sama insya-Allah. Kita kembali kepada Allah yang satu insya-Allah, kiblah yang sama, kemudian nabi yang sama dan para rasul sebagai ikutan kita semua. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum.